Hey, adakah anda sekarang sedang mencari seutas jam tangan baru untuk digayakan di dalam rumah anda pada Raya Aidilfitri ini? Dan adakah dalam masa yang sama anda tidak mahu berbelanja lebih kan? Sebab kalau boleh berjimat, lagi bagus, lagi murah, lagi syok. Jika jawapan anda adalah ya, anda sekarang dalam video yang betul. Sebab pada hari ini, saya ada seutas jam tangan terbaru daripada Realme yang mungkin sesuai untuk anda. Maka memperkenalkan Realme Watch 2. Maka tanpa melengahkan masa, jom kita mulakan video ini. Let's go. Bapak puyuh. Salam guys, semua balik di sini. Okay, so beberapa minggu yang lepas, Realme ada hantar pada aku beberapa produk AIoT 3.0 diorang yang terbaru lah. Tapi dalam banyak-banyak yang diorang bagi tu, aku paling berkenan untuk buat full in-depth review untuk produk ni lah. Jadi Realme Watch 2 ni, dia adalah merupakan fitness tracker pintar generasi yang kedua lah yang dikeluarkan oleh diorang kan. And Realme Watch 2 ni juga, dia dijual pada tanda harga jualan yang aku rasa memang agak affordable juga, iaitu RM229 sahaja. So once korang beli, selain daripada korang dapat kotak, korang akan dapat jam tu, and then korang akan dapat dia punya cradle pengecasan lah. Jadi dalam video ni, selain daripada kita melihat penawaran yang diorang bagi tu, dalam masa yang sama juga kita akan menjawab sama ada Realme Watch 2 ni berbala untuk dibeli ataupun tidak pada harga jualan dia tu. Jadi aku rasa lebih baik lah kalau kita mulakan review ni dari segi dia punya rekaan luaran dia. Jadi benda pertama yang aku perasan waktu aku pasang Realme Watch 2 ni dekat tangan aku adalah Realme Watch 2 ni dia memang ringan gila. So menurut Realme, berat dia tu hanyalah 38 gram je. Memang ringan lah. Dan antara penyumbang kepada ringan dia ni adalah pada jenis material yang dia gunakan. So Realme Watch 2 ni dia menggunakan material jenis plastik. So bunyi plastik tu kan macam tak berapa nak best lah. Dia bukannya bunyi macam stainless steel. Kalau stainless steel bunyi macam ngam kan. Tapi walaupun dia plastik, overall kan, sepanjang aku gunakan, aku boleh rasa lah yang mana Realme Watch 2 ni dia memang, dia punya rekaan dia tu memang kukuh. So kalau macam korang bengkok-bengkokkan ke kan, dia tak adalah bunyi kok-krek tu lah. Benda tu memang tak ada. Dia memang total solid. And the fact that jam ni dia turut menggunakan quick release punya style tu, memang membuatkan aku lagi shock lah gunakan jam ni. Sebab let's say lah kalau korang rasa macam korang tak nak pakai strap warna hitam, mungkin korang nak tukar colour lain, colour merah ke, oranye ke, ataupun korang nak pakai strap warna kulit ke, so memang tak ada masalah kan, sebab dia ada quick release style. So bila cabut macam ni, terus dia terbuka. Dan alang aku dah bercerita berkenaan dengan strap dia ni, Realme ni dia menggunakan strap bersaiz 22mm. And out of the box, tali jam silikon yang diorang bagi ni memang sedap gila lah dekat tangan. And finishing ala-ala matte colour and logo perkataan Dare to Live tu, dia terus membuatkan jam ni nampak lebih style. Dan kalau korang tertanya, kalau pakai jam ni, adakah bila kita dah lock dia punya tali tu akan nampak perkataan Dare to Live tu? Jawapan dia memang tak nampak sangat pun. Macam tangan aku, pergelangan tangan aku ni besar. So bila aku pakai tu, dia just nampak perkataan Dare je. So let's say lah kalau pergelangan tangan korang tu jenis lagi kecil, jadi bila korang pakai tu memang confirm lah, memang takkan nampak lah, sebab dia punya perkataan tu confirm akan terlindungnya. Jadi memang tak ada masalah dekat situ. Dari segi dia punya size overall pula, bagi aku memang just nice lah. Dia tak adalah terlampau besar sangat, dia tak adalah terlampau kecil sangat. Cuma aku macam kurang gemar sikit lah dengan ketebalan dia kan. So tebal dia tu dalam 12mm macam tu. Macam kalau dekat tangan aku ni memang tak ada masalah lah, sebab tangan aku besar, so dia nampak normal. Tapi let's say sama juga kalau pergelangan tangan korang kecil ataupun saiz badan korang kecil, kalau korang pakai ni, disebabkan dia punya ketebalan 12mm tu, dia mungkin akan nampak stand out sikit lah. So ini satu benda yang korang perlu ambil kira terlebih dahulu, okay? Kemudian kalau kita tengok pada permukaan atas jam ni pula, dekat sini lah korang akan nampak paparan skrin berukuran 1.4 inch dia tu, dengan 3D curve pada penghujung skrin tu kan. Dan dekat sini juga korang akan nampak lah bezel yang agak tebal pada bahagian atas and bawah dia tu kan. Tapi satu benda yang aku suka, Realme tahun ni dia tak ada letak logo Realme kan dekat bahagian depan tu. So bila kat depan dia ni kosong je, benda ni dia kan automatically membuatkan Realme Watch 2 ni nampak lebih kemas. Jadi bercerita berkenaan dengan skrin dia ni, overall for the price aku memang sangat berpuas hati lah. Skrin IPS LCD yang digunakan ni memang super sharp, 323 ppi. So dengan ini segala benda yang dipaparkan tu memang akan nampak sangat jelas. Kemudian dia punya brightness level dia pun okey. Dia tak ada fungsi auto brightness tu semua. Tapi Realme ada bagi 5 level of brightness lah yang korang boleh gunakan. Dan benda yang paling penting sekali, of course lah, skrin dia ni berwarna. So memang cantik. Kemudian pada bahagian sisi kanan pula, terdapat satu power button yang memang very clicky. So memang okey. Belah kiri tak ada apa-apa. Dan last sekali kalau kita pusingkan Realme Watch 2 ni pada bahagian bawah dia, dekat bahagian belakang tu, korang akan nampak lah terdapatnya pin pengecasan, sensor heart rate dan sensor SpO2. Jadi
Jadi antara spesifikasi utama lain yang terdapat pada Realme Watch 2 ni adalah dia menggunakan connectivity Bluetooth 5.0. Kemudian dia juga kalis air dan debu IP68. Kapasiti bateri dia 315 mAh dan ia juga mempunyai 3 sensor iaitu accelerometer, heart rate sensor dan blood oxygen SpO2 sensor. Maka untuk korang gunakan Realme Watch 2 ni dengan jayanya, korang memang wajib untuk pairkan Realme Watch 2 ni dengan dia punya aplikasi dia lah, iaitu Realme Link. So app Realme Link ni korang boleh download dekat Google Play Store pun ada, dekat Apple App Store pun ada. Jadi dekat Realme Link ni lah tempat di mana segala data dalam jam ni, macam step seharian korang, heart rate monitor korang, korang punya sleep monitor tu semua akan ditransfer dan disimpan dalam app ni. Dan dalam app ni jugalah tempat di mana korang akan enablekan beberapa fungsi yang korang nak lah. Contohnya macam kalau korang nak buat push notification, ataupun korang nak download watch face yang baru ke, nak add jenis-jenis workout ke, semua benda memang akan kena buat dalam Realme Link ni. Kemudian kalau kita berbalik-balik kepada Realme Watch 2 ni, dari segi dia punya operating system dia pula, Realme dia memang digunakan OS sendirilah, yang mana bagi aku OS dia ni memang tersangatlah mudah untuk difahami. Aku memang boleh garanti lah, kalau korang ni memang jenis yang baru first time pakai, aku rasa memang kejap je korang akan tahu dah selok-belok macam mana nak navigate dekat dalam dia punya OS ni. And pengalaman menggunakan OS dia ni pun memang okey. Aku memang boleh puji lah kan, sebab waktu kita macam scrolling dalam dia punya OS tu, memang korang takkan rasa lag ke apa ke. Dia memang super smooth lah, like seriously smooth. Rasa macam korang tengah swipe dekat smartphone tu kan. Dia macam memang lock dekat 60Hz lah. So benda ni memang aku boleh puji Realme lah, sebab kalau kita tengok jam-jam lain yang dijual pada harga jualan macam ni, OS diorang selalunya tak terasa smooth sangat lah. Dia tak rasa se-smooth yang terdapat pada Realme Watch 2 ni. Kemudian dari segi dia punya bacaan heart rate and oxygen level dia pun memang okey. Sama je bacaan dia tu dengan jam-jam lain yang aku ada. Dari segi dia punya step tracking bagi aku dia okey lah, biasa je lah. Kalau korang nak dapatkan step counter yang tepat tu memang tak lah. Tapi at least dengan bacaan dia ni korang boleh get the idea lah berapa banyak korang punya langkah untuk seharian penggunaan tu, okay? Kemudian dia punya vibration pun memang okey. Dia ada 2 level of vibration, so overall memang sedap. Battery life dia pun memang padu. Realme claim dia boleh pergi sampai 14 hari untuk sekali pengejasan. Aku test, aku boleh dapat dalam 9 hingga 10 hari macam tu. Itu pun aku rasa aku dapat 9 hingga 10 hari tu sebab yalah aku tengah review, aku memang menggunakan sepenuhnya lah kudat tenaga yang terdapat pada watch ni kan. Kalau aku jenis yang bawa relax kan, tak ada guna banyak sangat, aku rasa memang boleh dapat lah. Aku rasa boleh dapat lebih daripada 12 hari. Dan kemudian untuk pengejasan korang boleh just tempek je lah cradle charger magnetic yang dia bagi dalam kotak tu. Dia just melekat je kat bahagian belakang jam ni. Kemudian korang juga boleh control music dekat smartphone korang daripada Realme Watch 2 ni. Tapi dia korang just boleh control lah. Dia tak boleh nak simpan lagu tu sebab dia tak ada memori kan. Dan kemudian fungsi sleep monitor dia pun best untuk orang macam aku yang waktu tidur terbalik kan. Siang tidur, malam berjaga. Overall bila aku gunakan Realme Watch 2 ni, dia memang mampu untuk track aku punya kadar tidur waktu aku tidur tu dengan tepat. Dia tak sama macam jam-jam lain yang pernah aku cuba, yang mana dia akan track waktu tidur tu kalau aku tidur pada waktu malam je. After that, korang juga boleh gunakan Realme Watch 2 ni sebagai remote camera control. Dan last sekali, feature utama dia, Realme Watch 2 ni dia didatangkan dengan 90 mode sukan. Tapi 90 mode sukan ni apa yang Realme cakap lah kan. Lepas bila aku tengok tu, sebenarnya dia tak ada pun 90 mode sukan tu. Realme kata yang mana 90 mode sukan ni akan ada pada masa akan datang. Tapi buat masa sekarang ni, waktu aku record video ni, dalam app Realme Link tu hanya ada 67 mode sukan saja. Tapi itulah, 67 mode sukan ni pun bagi aku memang dah banyak gila. Korang nak workout apa? Memang semua ada. Korang bayangkan, even workout macam tai chi, karate, crossfit, even kalau korang main dart tu, yang main dart baling-baling tu pun ada. So aku pun memang tak sangka lah yang mana main dart tu pun boleh dikira sebagai satu mode sukan kan. So let's say kalau raya ni dekat rumah kan, rumah tak lagi gimana, kat rumah ada dart, kalau guna jam ni dia boleh record lah kan. Aku tak tahu apa benda yang dikira kan. So boleh korang tahulah berapa kalori korang baling bila korang baling dart kan. So mungkin benda ni akan ada benefit lah untuk korang kan. Aku tak tahulah sebab aku mana main dart kan. Tapi itulah apa yang aku nak cuba sampaikan ni, dalam option dia tu memang terlampau banyak lah. Korang pilih je lah apa yang korang nak yang sesuai untuk kegunaan korang. So overall kalau korang dengar aku punya penceritaan berkenaan dengan Realme Watch 2 ni, memang nampak macam best gila kan. Tapi macam biasalah, memandangkan ini full review, memang ada benda yang aku nak sentuh juga, yang mana benda ni aku rasa dia macam kurang memuaskan. Dan aku memang sangat mengharap yang mana Realme boleh perbetulkan benda ni pada masa akan datang. Jadi antara benda pertama yang aku nak komplain adalah dari segi dia punya fungsi raise to wake dia. Bagi aku fungsi
fungsi raise to wake dia ni memang dia rasa sedikit lemah lah. Dia bukan tak berfungsi, dia berfungsi dengan baik. Cuma kalau out of 10 tu selalunya dalam 7 hingga 8 kali je yang berjaya. Yang selebihnya tu dia akan gagal lah. So gagal dia tu maknanya skrin tak menyala lah. So itu satu. Kemudian yang kedua, Realme Watch 2 ni juga dia tak ada fungsi untuk tap to wake. So ini bermakna untuk korang nyalakan skrin dia tu, selain daripada raise to wake tu, kalau nak nyalakan skrin dia tu, korang kena tekan dia punya power button. Dan last sekali, benda yang aku rasa boleh diperbetulkan lagi adalah dari segi dia punya time interval untuk bacaan heart rate. Sebab buat masa sekarang ni, interval heart rate yang korang boleh letak adalah pada minimum 5 minit saja. Sedangkan kebanyakan fitness tracker lain yang ada dekat dalam pasaran ni, paling busuk pun dia boleh pergi sampai 1 minit untuk interval untuk bacaan heart rate tu. Dan sebagai info tambahan juga, Realme Watch 2 ni dia tak ada GPS lah. So ini bermakna kalau korang gunakan workout yang memerlukan GPS tu, dia akan gunakan GPS daripada smartphone korang. Contoh macam korang pergi running dekat outdoor, kalau boleh kan, running kat outdoor tu, dia akan gunakan korang punya GPS smartphone lah. And then kemudian walaupun Realme Watch 2 ni dia mempunyai rating ketahanan air IP68, dalam setting workout tu, kalau korang perasan dia tak ada workout untuk berenang. So ini bermakna Realme Watch 2 ni dia memang tak sesuai lah untuk dibawa pergi ke kolam renang tu semua. Dia memang tak sesuai. Kena air boleh, berenang jangan. Jadi macam aku cakap pada awal video tadi, Realme Watch 2 ni dia dijual pada tanda harga jualan rasmi RM229 sahaja. Maka kesimpulannya, adakah berbaloi untuk korang membeli Realme Watch 2 ni pada tanda harga jualan RM229 tu? Aku boleh simpulkan kat sini yang mana penawaran yang terdapat pada Realme Watch 2 ni dengan tanda harga jualan itu memang tersangatlah berbaloi. Yes, aku faham lah kan, kalau kita tengok dari segi dia punya spesifikasi kan, Realme Watch 2 ni dia tak ada GPS. Tapi walaupun dia tak ada GPS, dia timbal balik kan, dia bagi skrin yang mempunyai resolusi yang tinggi kan, warna pula tu, touchscreen pula tu. Dan kemudian walaupun dia punya skrin dia tu tak ada fungsi auto brightness, dia timbal balik juga dengan memberikan operating system yang memang super smooth. Aku rasa untuk tanda harga jualan RM229 ni, ini adalah operating system dekat jam tangan fitness tracker pintar yang paling smooth yang pernah aku gunakan. And of course lah, lepas tu dia ada banyak lagi lah feature-feature yang ditawarkan, macam heart rate monitor, lepas tu dia ada blood oxygen, SpO2 sensor tu semua. So macam aku cakap tadi lah, kalau kita tengok dari segi semua aspek, memang Realme Watch 2 ni dia nampak tersangatlah berbaloi. So kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah fitness tracker pintar yang mampu milik tu, aku memang boleh recommend lah untuk korang go for Realme Watch 2 ni. Jadi guys, sampai di sini saja video kita untuk hari ini. Aku akan letak link pembelian untuk Realme Watch 2 ni dekat dalam description box di bawah kalau korang berminat untuk beli. Macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.